Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar sekalian. Okey, hari ini cikgu akan mengajar tajuk tingkatan 5 bab 5, iaitu berkaitan dengan kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, kita akan belajar dulu tajuk kekongruenan. Apakah yang kamu tahu tentang maksud kekongruenan? Mari kita lihat apakah maksudnya. Okey, apa yang kamu perlu tahu ini di sini, kongruen ialah apabila dua objek mempunyai saiz dan bentuk yang sama walaupun kedudukan atau susunannya berlainan. Okey, jika kamu jumpa objek itu bentuk dan saiznya tak sama, dia bukan kongruen. Ataupun salah satu, saiz sama, bentuk tak sama pun bukan kongruen. Ataupun bentuk yang sama, saiz tak sama, ia juga dikatakan bukan kongruen. Okey, mari kita lihat beberapa latihan yang melibatkan kongruen. Okey, pertama sekali untuk latihan ini, kita mestilah tahu, mengenal pasti sama ada setiap pasangan bentuk adalah kongruen ataupun bukan. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Soalan yang pertama ini, kita perlu cari adakah sisi-sisinya adalah sama, sebab dia tak bagi sudut di sini ya. Jadi kita perlu cari panjang sisi je lah. Okey, kita boleh cari tapak dulu Kita mula dengan tapak dulu. 1, 2, 3, 4. Okey, yang kedua ini 1, 2, 3, 4. Okey, seterusnya tinggi di bahagian pendek yang rendah ini 1, 2, 3, dan di sini pula ialah 1, 2, 3. Okey, di bahagian yang paling tinggi ini pun kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5. Kita nampak dia sama tinggi. Jadi kita nampak di sini 3 pasang sisi itu adalah sama, dan bentuknya juga dua-dua adalah trapezium. Walaupun kita nampak dia terbalik menghadap satu sama lain. Jadi di sini kita boleh katakan kedua trapezium ini adalah kongruen. Okey, soalan yang kedua melibatkan segitiga. Okey, kita nampak ada dua segitiga kecil dan ada dua segitiga, yang atas ini kecil dan yang kedua ini besar segitiga dia. Okey, ini jelas kita nampak bentuknya sama, kedua-duanya adalah segitiga, tapi saiznya tidak sama. Ada yang kecil dan ada yang besar. Jadi ini jelas kita nampak ia adalah bukan kongruen. Okey, mari kita lihat yang nombor ketiga pula. Nombor ketiga ini dia beri sisi dan sudut. Mari kita semak. Okey, di sini 7 cm dan sisi juga 7 cm. Okey, ada satu pasangan sisi yang sama. Dan satu lagi 5.5 cm dan sini juga 5.5 cm. Dua pasang sisi yang sama. Okey. Okey, kemudian kita lihat sudut dalam dia pula. Di sini 50 darjah dan sini 75 darjah, dan yang segitiga yang kedua ini 55 darjah dan sini 75 darjah. Okey, kita dah belajar segitiga ini jumlah sudutnya adalah 180 darjah. Jadi kita boleh cari sudut kedua-dua segitiga ini. Sudut yang kita tak tahu lagi lah. Okey, sebelum tu kita boleh namakan sudut ini. Ini adalah pucuk A, B, C, dan ini adalah X, Y, Z. Okey, kita boleh cari sudut yang mana yang tak ada dalam rajah ini. Okey, di sini sudut C yang kita tak tahu. Jadi kita boleh namakan sudut ini adalah sudut BCA. Okey, kita boleh menggunakan 180 darjah tolak dengan 50 darjah
tolak dengan 75 darjah. Jadi ini kita dapat 55 darjah. Okey, manakala sudut pada Z ini, kita namakan sudut ini ialah X, Z, Y. Okey, yang ni juga kita boleh gunakan 180 darjah tolak dengan 55 darjah tolak dengan 75 darjah. Jadi di sini kita dapat 50 darjah. Okey. Okey, jadi kita boleh tanda di sini ialah 55 darjah pada C ini, dan pada Z ini ialah 50 darjah. Okey, kita cek semula adakah ketiga-tiga sudut ini sama. Okey, sudut A ini adalah sama dengan sudut pada Z, dan sudut di B ini sama dengan sudut pada Y, dan sudut pada C ini sama dengan sudut pada X. Jadi jelas nampak ketiga-tiga sudut segitiga ini, kedua-dua sudut segitiga ini adalah sama. Jadi bentuknya pun sama walaupun nampak terbalik sikit. Jadi dia mematuhi sifat kongruen. Jadi kita boleh katakan dua segitiga ini adalah kongruen kerana bentuk dan saiznya sama walaupun kita nampak dia terbalik sikit. Okey, seterusnya kita tengok pada kemahiran seterusnya. Iaitu ciri-ciri kekongruenan segitiga. Okey, ciri-ciri kekongruenan segitiga adalah berdasarkan pada sisi dan sudut. Okey, mari kita tengok sifat-sifat dia. Sifat yang pertama ini ialah sisi-sisi-sisi ataupun kita boleh sebut SSS. Okey, setiap sisi sepadan adalah sama panjang. Kita lihat di sini AC ini bersamaan dengan PR. AB bersamaan dengan PQ, BC bersamaan dengan QR. Okey, semua sisinya sepadan adalah sama panjang. Okey, yang kedua, sisi sudut sisi ataupun SAS. Okey, dua sisi sepadan adalah sama panjang dan sudut sepadan yang tercangkum antara dua sisi itu adalah sama saiz. Kenapa kita kata tercangkum? Sebab sudut ini berada di tengah-tengah antara sisi dan sisi yang satu lagi. Okey, kita perlu lihat kepada sisi dulu. Sisi itu ialah AC sama dengan PR. Kemudian kita lihat pada sudut berdekatan itu, iaitu sudut BAC mestilah sama dengan sudut pada QPR. Kemudian kita tengok di sebelahnya pula adalah sisi AB. AB ini bersamaan dengan sudut sisi PQ. Jadi sisi sudut sisi. Okey, sifat yang ketiga adalah sudut sisi sudut ataupun kita sebut ASA. Ini pula ialah dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu sisi sepadan antara dua sudut itu adalah sama panjang. Kita tengok sudut pada BAC. Sudut pada BAC ini adalah sama dengan sudut pada QPR. Manakala kita pergi pula kepada sisi, sisi ini AC mesti sama dengan PR. Kemudian kita ambil pula sudut yang di sebelah itu, sudut ACB mesti sama dengan PRQ. Okey, sifat keempat ialah sudut-sudut sisi, iaitu AAS. Dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu daripada sisi sepadan yang bukan terletak antara dua sudut itu adalah sama panjang. Okey, kita tengok sudut dulu. Sudut BAC ini sama dengan sudut QPR. Kemudian sudut lagi, kita tengok sudut di sebelah ini pula, sudut ACB bersamaan dengan sudut PRQ. Kemudian barulah kita lihat pada sisi. Sisinya ialah BC bersamaan dengan sisi QR. Okey, sifat yang kelima ialah sudut-sudut-sudut ataupun AAA. Okey, ketiga-tiga sudut sepadan adalah sama saiz. Luas pasangan segitiga mestilah sama. Kita tengok pada sudut BAC dulu. Sudut BAC ini sama dengan sudut QPR
dan sudut pada ACB ini bersamaan dengan sudut PRQ, dan pada B ini sudut ABC bersamaan dengan sudut PQR. Okey, ketiga-tiga itu adalah sama saiz. Ketiga-tiga sudut sepadan itu adalah sama saiz. Okey, yang keenam, sisi-sisi sudut ataupun SSA. Okey, yang ni kita boleh tengok dua sisi sepadan adalah sama panjang dan satu daripada sudut sepadan yang bukan tercantum antara dua sisi itu adalah sama saiz. Okey. Dan luas pasangan segitiga mestilah sama. Okey, kita lihat pada bahagian sisi dulu. AC mesti sama dengan PR dan AB ini, AB di sini sama dengan PQ, dan kemudian sudutnya adalah pada sudut ACB ini bersamaan dengan sudut PRQ. Okey, mari kita lihat beberapa latihan berkaitan dengan sifat-sifat kongruent segitiga. Okey, kita akan cuba menyelesaikan masalah melibatkan kekongruan ini. Okey, kita lihat satu penyelesaian masalah di sini ya. Okey, rajah di sebelah menunjukkan dua buah segitiga yang dicantumkan pada garis PU. Okey, ini adalah garis PU. Ini adalah garis PU. Okey. Okey, dia nak kita tunjukkan bahawa segitiga PQU dan PRU adalah kongruent. Okey, pertama sekali kita lihat dulu sisi dia. Okey, PQ ini dah tentulah sama dengan PR 13 cm juga, sebab kita tengok dia adalah PU ini dia dicantumkan oleh garis PU. Okey. Kemudian kita juga boleh lihat pada QU. Kalau QU ini 5 cm, RU ini juga adalah 5 cm. Okey, kita boleh tulis di sini. Okey, PQ ini adalah bersamaan dengan PR, iaitu 13 cm, dan QU ini bersamaan dengan RU 5 cm. Okey. Dan PU juga, PU ialah sisi sepunya. Okey. Bila kita lihat di sini, kita nampak sisi PQ dengan PR ini sama, dan sisi QU dengan RU ini pun sama, dan PU juga adalah sisi yang sepunya. Jadi samalah. Jadi ketiga-tiga sisi itu kita nampak sama. Jadi terbuktilah bahawa segitiga PQU dan PRU adalah kongruent. Okey. Jadi kita boleh tulis di sini segitiga PQU dan PRU ini memenuhi sifat sisi. Okey, sebab ketiga-tiga sisi itu adalah sama. Okey, maka segitiga PQU dan PRU adalah kongruent.
Okey, itu jawapan pada soalan A. Kemudian soalan B, kita perlu hitung panjang dalam cm/pu. Okey, untuk hitung panjang dalam cm/pu ini, yang B ini, kita perlu tahu, kita perlu ingat teorem Pythagoras. Okey, dalam teorem Pythagoras ini, Pu adalah bersamaan dengan 13 kuasa 2 tolak dengan 5 kuasa 2. Jadi kita dapat 12 cm. Kemudian C. Untuk soalan C, hitung luas dalam sentimeter persegi segitiga PQR. Okey, seperti mana yang kita dah belajar, luas segitiga ini bersamaan dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, seperti mana yang kita dah kira, kita dah tahu tapak ini ialah 5 cm dengan 5 cm adalah 10 cm. Dan darabkan dengan tinggi yang kita dah kira ini 12 cm. Jadi kita dapat 60 cm persegi. Okey, itulah saja satu soalan penyelesaian masalah yang melibatkan kekongruenan. Okey, cikgu harap kamu boleh jawab soalan-soalan yang lain, dan soalan-soalannya lebih kurang macam ni lah. Dia akan minta kita tunjukkan dua segitiga itu adalah kongruen, kemudian hitung panjang, hitung luas. Okey, saya harap kamu boleh mencuba menjawab soalan-soalan lain. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja daripada cikgu.